Astaghfirullahalazim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi memberkati dan sama-sama kita semua mendapat petunjuk dan hidayah daripada Allah. Kita semua juga senantiasa berada di bawah perlindungan dan juga pemeliharaan Allah. InsyaAllah pada tengah hari yang mulia ini, marilah sama-sama kita mulakan sesi majlis perbincangan ilmu dengan sama-sama kita membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maksudnya segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj nabtalihi faj'alnahu sami'an basira. Saya ulang sekali lagi. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Insan ayat yang kedua. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalih faj'alnahu sami'an basira. Yang membawa maksud, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan manusia, bermulanya manusia ini min nutfah, daripada air mani. Amsyaj, iaitulah percantuman di antara air mani lelaki dan juga air mani perempuan. Nabtalih, maka bila mana manusia dijadikan daripada percantuman air mani lelaki dan juga perempuan, maka kami ujinya. Apabila jadi manusia, maka nabtalih, Allah Ta'ala sebut kami mengujinya dengan pelbagai-bagai ujian. Antaranya Allah Ta'ala uji kita manusia ini dengan kewajipan-kewajipan. Allah Ta'ala uji kita dengan perintah-perintah. Allah Ta'ala uji kita dengan larangan-larangan. Itu adalah di antara bentuk-bentuk ujian yang Allah Ta'ala uji kita. Faja'annahu sami'an basira. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan manusia ini apabila diuji berkeadaan sami'a, mendengar, basira, melihat. Mendengar dan juga melihat ujian tadi dengan iman. Salawatullahi wa salamuhu ala hadzal nabiyil karim wa imamil muttaqin wa qaidid du'atil mujahidin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Allahumma rabbana alaika tawakkalna, ya Allah ya Tuhan kami, kami semua bertawakal kepadamu ya Allah. Wa ilaika anabna, ya Allah ya Tuhan kami, semua kami ini akan kembali kepadamu. Dan kami menyerahkan jiwa dan raga kami ini kepadamu. Wa ilaikal masir, semua kami akan kembali kepadamu. Amma ba'd, fa ya ibadallah minal muslimin wal muslimat ittaqullah, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Sadaqallahul azim. Tuan-tuan muslimin, para jemaah sekalian, alhamdulillah, pertama-tamanya marilah sama-sama kita panjatkan setinggi-tinggi rasa syukurnya kita ke hadrat Allah, kerana pada ketika dan saat ini Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk sama-sama sebelum kita mendirikan solat Zuhur secara berjemaah, peluang Allah Ta'ala berikan kepada kita untuk seketika kita berada di dalam majlis ilmu. InsyaAllah, moga-moga ada manfaatnya insyaAllah. Terlebih dahulu saya mengajak saya dan para jemaah sekalian, marilah sama-sama kita niat iktikaf. Nawaitul iktikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fi darain amin. Para hadirin sekalian, insya-Allah saya nak menyambung sesi perbincangan di dalam siri kuliah yang telah lepas. Siri kuliah pada bulan lepas, sama ada kita masih lagi ingat ataupun kita telah lupa, bagaimana saya bangkitkan satu tajuk, iaitulah siapa aku di sisi Allah. Tuan-tuan sekalian, dan bagaimana kebanyakan dari kalangan manusia termasuk diri saya sendiri sibuk memikirkan kedudukan di sisi manusia. Apakah kedudukan kita di sisi manusia? Kedudukan kita di sisi jabatan kita, kedudukan kita di sisi bos kita, kedudukan kita dari sudut pangkat kita, kan? Jadi sehingga sibuknya kita memikirkan kedudukan-kedudukan tadi menyebabkan kita lupa untuk juga kita muhasabah dan juga kita memikirkan apakah kedudukan kita di sisi Allah Ta'ala, dengan sebab bagaimana hebatnya ujian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala uji kepada kita manusia ini. Sebab itulah saya sebutkan tadi, Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Insan ayat yang kedua, nama tali Allah Ta'ala uji dengan kewajipan pun Allah Ta'ala uji, dengan perintah pun Allah Ta'ala uji, hatta dengan larangan Allah Ta'ala pun Allah Ta'ala uji. Ujian Allah memang hebat, tuan-tuan sekalian. Jadi bila mana, tuan-tuan sekalian, kita ingin mengetahui bagaimana kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sama-samalah kita memerhatikan. Kita memerhatikan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita ini sebagai apa? Sebagai manusia lah, kan? Sebagai khalifah Allah. Khalifah. Khalifatuddin. Khalifah agama. Khalifah sebagaimana maksud khalifah di sisi pandangan seorang ulama, saya lupa ulama tu, kitabnya Ahkam As-Sultaniyah. Dia kata apa? Khalifahnya ialah iqamatuddin wa siyasatud dunyawi. Khalifah iaitulah orang yang menegakkan agama, wa siyasatud dunyawi, dan juga menegakkan dunia dengan agama. Mengurus dan juga mentadbir dunia ini dengan agama. Itulah peranan khalifah. Jadi tuan-tuan sekalian,
Bila mana kita nak mengetahui kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, saya sambung. Sebelum daripada ini saya menyatakan, apabila kita melihat ibadat solat kita, bagaimana kedudukan kita? Adakah kita mengambil berat tentang prestasi dan juga kesempurnaan ibadat solat yang kita kerjakan? Bila mana kita melihat masjid, apakah kedudukan kita? Adakah kita semakin dekat dengan masjid ataupun kita semakin jauh, semakin lain dengan masjid? Itulah di antara dua contoh yang saya sebut, kita nak tahu kedudukan kita. Dan pada hari ini saya nak berkongsi bersama dengan tuan-tuan sekalian, apakah kedudukan kita bila mana kita melihat ibu bapa kita. Apabila kita melihat kedua susuk, kedua ibu bapa kita yang telah tua, apa pandangan kita? Adakah kita rasa kesian? Adakah kita rasa sayang? Adakah kita rasa tidak memberi apa-apa kesan? Tak payah peduli kepada ibu bapa. Bila mana kita nak mengetahui kedudukan kita di sisi Allah Ta'ala yang lebih jauh lagi, tuan-tuan sekalian, apabila kita melihat ibu bapa kita, kita sayang kepada ibu bapa kita, kita rindu dan kita sanggup berkorban, kita sanggup buat apa sahaja untuk kedua ibu bapa kita. Kita sanggup berkhidmat sehinggalah ibu bapa kita meninggal dunia. Beruntungnya kita yang masih lagi mempunyai kedua ibu bapa. Bagaimana doa ibu bapa senantiasa mengiringi hidup kita. Kita selamat hari ini, kita sihat hari ini, kita tenang hari ini. Jangan kita nafikan bahawa doa ibu bapa kita senantiasa mengiringi kehidupan kita. Dan saya tak nak kata maknanya alangkah ruginya bila mana kita yang kehilangan ibu bapa kita. Kita tak boleh nak kata rugi kan. Tetapi itulah hakikat dia kan. Sebab kerja dan juga tugas mematikan ibu bapa kita ialah urusan Allah. Nak cerita bila mana kita kehilangan kedua ibu bapa kita, bermakna tidak ada lagi doa ibu bapa yang mengiringi kehidupan kita. Itu adalah realitinya. Beruntung. Baik, kita yang masih lagi mempunyai ibu bapa, apabila kita melihat ibu bapa dalam keadaan kita nak mengetahui kedudukan kita di sisi Allah Ta'ala, maka kita melihat dengan rasa cinta, dengan rasa sayang. Tuan-tuan sekalian, saya teringat bagaimana seorang wanita. Bagaimana seorang wanita ini sakit terlantar lama di hospital. Pihak hospital memberi rawatan yang sebaik-baiknya. Ditakdirkan oleh Allah Ta'ala wanita ini belum sembuh daripada penyakit yang dialami olehnya. Maka bagaimana pihak hospital memberi pilihan kepada wanita ini, puan, sekiranya puan nak kekal berada di hospital, kami akan memberikan rawatan dan juga perkhidmatan yang sebaiknya kepada puan. Sekiranya puan nak memilih untuk keluar, untuk berikhtiar melalui cara perubatan Islam, maka kami pihak hospital kami tidak ada halangan. Diberi pilihan. Dan maka jawab wanita ini, terima kasihlah kepada pihak hospital yang memberi pilihan. Saya memilih untuk saya keluar daripada hospital. Saya nak ikhtiar, nak mencuba melalui perubatan Islam yang dibenarkan oleh syarak, yang dibenarkan oleh agama. Boleh. Kenapa? Kerana dah lama dah saya menyusahkan ahli keluarga saya. Dah lama dah saya menyusahkan kawan-kawan saya. Bila mana saya berada di hospital, lama dah. Bagaimana mereka datang, susah-susah mereka datang. Ada yang daripada dekat, lebih-lebih lagi ada yang daripada jauh. Datang nak ziarah saya.
Sampai di hospital nak cari parking pun susah, contohnya kan. Jadi saya nak meringankan bebanan mereka, saya nak keluar, saya nak cuba rawatan Islam. Maka pendekkan cerita, wanita ni pun balik ke rumah. Balik ke rumah tuan-tuan sekalian. Apabila balik ke rumah, maka datanglah saudara mara, kawan-kawan, ziarah, bertanya khabar. Bertanya khabar kepada wanita ini. Antaranya kawan-kawan dia tanya, sekiranya kamu ditakdirkan oleh Allah Ta'ala disembuh daripada penyakit kamu, apa yang kamu nak buat? Apa yang kamu nak buat? Maka jawab wanita ini, antaranya ialah, bila mana aku ditakdirkan sembuh, antaranya ialah aku nak berkhidmat kepada kedua ibu bapa aku. Itu yang pertama. Aku nak berkhidmat, aku nak berbakti, aku nak memuliakan, aku nak menghormati kedua ibu bapa aku. Pada sekalian. Sebagaimana ada cerita yang lain. Ada cerita lain, seorang wanita mempunyai 3 orang anak lelaki. Ketiga-tiga anak lelakinya telah berkahwin. Pada suatu hari, wanita ini datang ke rumah anak lelaki yang pertama. Dan bagaimana wanita ini menyatakan, tujuan ibu datang ke rumah kamu, ibu nak bermalam. Ibu nak bermalam. Maka wanita ini diberi bilik penginapan. Pendekkan cerita, pada keesokan harinya, tuan-tuan sekalian, apabila sarapan pagi disediakan oleh menantunya, maka pada ketika itu wanita ini pun menyatakan, wahai menantuku, semalam ibu tidur di atas katil, ibu terkencing. Ibu kencing di atas katil. Tiba-tiba tuan-tuan sekalian, spontan, menantunya pun marah. Menantunya marah kepada ibu mertuanya. Marah. Tandas dah ada, kan? Kenapa masih lagi nak kencing di atas katil? Habislah kotor. Jadi nak cerita bagaimana? Marahlah. Menantunya marah kepada wanita ini. Maka wanita ini pun sedih. Tuan-tuan muslimin, para pendengar sekalian, maka wanita ini minta supaya dihantar ke rumah anak lelakinya yang kedua. Apabila sampai di rumah anak lelakinya yang kedua, wanita ini juga menyatakan kepada anak lelakinya yang kedua bahawa ibu nak bermalam di sini. Disediakan bilik penginapan. Maka keesokan harinya, apabila sarapan pagi disediakan oleh menantunya yang kedua, maka si ibu ini pun, ataupun wanita ini pun menceritakan kepada menantunya, wahai menantuku, semalam ibu tidur, ibu kencing di atas tilam, di atas katil. Tiba-tiba menantunya pun juga marah kepada ibu mertuanya. Marah, tuan-tuan sekalian. Marah. Kalau budak-budak tak apa ni, dah tua pun dah kencing lagi atas tilam, atas katil kan. Jadi si ibu ni pun kecewa. Wanita ni pun minta dihantar ke rumah anak lelaki yang ketiga. Apabila dihantar sampai ke rumah anak lelaki yang ketiga, wanita ini pun menyatakan tujuan dia, ibu datang, ibu nak bermalam di rumah anak lelaki yang ketiga, nak bermalam sebagaimana anak-anak lelaki yang lain. Maka wanita ini disediakan penginapan, bilik tidur. Sama juga, ceritanya sama juga. Pada keesokan harinya, apabila disediakan sarapan pagi oleh menantunya yang ketiga, maka pada ketika itu wanita ini pun ceritalah kepada menantunya, wahai menantuku,
Semalam ibu tidur, ibu terkencing di atas katil. Habis basuh silam. Maka menantunya tersenyum. Tersenyum? Kenapa kamu tersenyum? Maka menantunya yang ketiga berjawab, wahai ibu, biasalah. Biasalah, dulu kami waktu kecil-kecil dulu pun sama juga kencing di atas riba ibu. Tak tahu berapa kali, tak tahu. Duk kencing atas ibu-ibu kan. Sekali-sekala ibu kencing di atas katil nak buat macam mana? Tak apa. Tilam ni boleh dibasuh, kain selimut pun boleh dibasuh. Tak apa. Ibu jangan bimbang, ibu jangan risau. Maka menantunya ketiga pun tukar tilam, tukar cadar dan disembur dengan wangi-wangian lagi. Alangkah seronok dan gembiranya hati seorang ibu ni. Rupa-rupanya menantunya yang ketiga tak marah. Apabila wanita ni pun minta dia hantar ke rumah, balik ke rumah, maka si ibu ni telefon ketiga-tiga anak lelakinya supaya datang ke rumah. Bawa bersama menantu-menantu. Bawa bersama isteri-isteri. Bawa bersama. Baik. Pendekkan cerita, apabila ketiga-tiga anak lelakinya datang bersama isteri masing-masing ke rumah ibu mereka, maka pada ketika itu si ibu ni pun ceritalah. Sesungguhnya tujuan ibu panggil ketiga-tiga kamu ni, anak dan juga menantu ni, ibu nak menceritakan bagaimana ibu telah bermalam di rumah. Setiap maknanya rumah kamu ni, ibu pergi bermalam. Rumah yang anak lelaki yang pertama, anak lelaki kedua, dan anak lelaki yang ketiga. Jadi ibu nak cerita sesungguhnya ibu tak kencing pun di atas katil tu. Ibu tak kencing pun. Bagaimana? Oh, ibu nak menguji apakah tindak balas daripada anak-anak ibu dan juga menantu ibu. Alangkah kecewanya ibu bila mana anak ibu, anak lelaki ibu yang pertama, anak lelaki ibu yang kedua gagal untuk mendidik dan juga membentuk isterinya, sehingga mereka tidak pandai untuk menilai bagaimana berharganya seorang ibu berbanding anak ibu yang ketiga, yang bangsu, pandai mendidik isterinya. Ibu mendoakan agar anak lelaki yang bangsu bersama dengan isterinya hidup bahagia sehingga mati. Dan bagaimana si ibu ini memberikan hadiah kepada menantunya yang ketiga. Itu nak ceritanya, kisah bagaimana tuan-tuan sekalian bernilai dan juga berharganya seorang ibu. Baik. Jadi apabila wanita ini ditanya, apabila kamu sihat daripada penyakit, apa yang kamu nak buat? Yang pertamanya ialah aku nak berkhidmat, aku nak sayang, aku nak memulia serta menghormati ibu bapa aku. Yang kedua, aku nak berkhidmat untuk suami aku sekadar kemampuan aku. Dalam keadaan aku sakit, tapi aku nak berkhidmat kepada suami aku. Walaupun yang aku mampu, apabila suami aku balik daripada kerja, aku mampu menyediakan segelas minuman untuk menghilangkan dahaga suami aku. Aku nak buat. Kenapa? Berkhidmat untuk suami. Besar pahalanya di sisi Allah Ta'ala. Tak kira lah sama ada air minuman itu mineral water ke ataupun air pahit, ikutlah kan. Kalau air pahit berat benar lah isteri kita. Jadi nak khidmat, nak menyediakan. Itu contoh, maknanya walaupun hanya sekadar segelas minuman. Allahu Rabbi. Dan yang ketiganya ialah sekiranya aku sihat, aku masih lagi ditakdirkan oleh Allah, aku pregnant, aku dapat melahirkan anak, aku nak menjaga, aku nak mendidik, aku nak menjaga anak aku ini sehingga menjadi anak yang soleh dan juga anak yang solehah. Jaga
ataupun mendidik anak ni, besarnya ganjaran pahala di sisi Allah Ta'ala. Banyaknya cabaran dan juga ujian terhadap kita apabila kita berhadapan dengan anak-anak tersediaan. Allah besar cabaran dia. Lebih-lebih lagi dengan fenomena handphone ni tersediaan. Handphone ni. Lebih-lebih lagi diuji kita dengan PKP, anak kita tak belajar, anak kita tak apa juga nak kawan dengan kita, PKP, dia berkawan dengan gadget, dia berkawan dengan handphone. Dia main game, macam-macam lagi game. ML-nya, PUBG-nya, tuan-tuan sekalian. Saya pernah bertanya seorang ustaz perubatan Islam, kan? Sebab kadang-kadang ada juga dari kalangan kaki tangan kita hak muda-muda ni pun juga macam terkesan. Adakah akan berlaku macam gangguan iblis dan juga syaitan melalui internet ni? Adakah tidak gangguan? Sehingga kalau tak bermain game cari jadi macam tak normal kan? Sekejap buka. Adakah ada gangguan? Mungkin daripada barat melalui dia punya apa, Yahudi ke memasukkan macam-macam dalam itu, adakah terkesan terganggu? Jadi ustaz ni bagi pandangan, dia kata tak ada, cuma nafsiah saja. Sikap seseorang dia, kan? Sikap seseorang memang dia suka main telefon, kan? Dia leka dengan telefon. Sikap dia. Kalau kita bersikap, telefon maknanya banyak merugikan, mencuri masa sebagai contoh, kan? Pada pandangan dia lah. Jadi saya hanya tanya seorang ustaz perubatan Islam, tak tanya ramai lagi, kan? Adakah tidak terkesan dengan gangguan melalui handphone, melalui program-program sama ada Mobile Legends ataupun PUBG ni, kan? Baik. Jadi tuan-tuan muslimin, para jemaah sekalian, apabila kita mendidik anak kita menjadi anak yang soleh-solehah, besar pahalanya di sisi Allah Ta'ala. Dan jawab berita ni, yang keempatnya ialah bila mana aku sihat, aku nak menggandakan amalan aku. Nak menggandakan amalan ibadat. Yang wajib apatah lagi yang sunat. Jadi tuan-tuan sekalian, yang saya nak berkongsi tengah hari ini ialah bila mana kita nak melihat kedudukan kita di sisi Allah Ta'ala ialah apabila kita melihat ibu bapa. Bagaimana kita melihat ibu bapa tersediaan? Adakah kita melihat ibu bapa sebagai satu kebahagiaan, sebagai satu kebaikan, ataupun kita melihat sebagai satu keburukan dan sebagainya tersediaan, maknanya yang buruk-buruk. Itulah kedudukan kita. Bila mana kita melihat ibu bapa kita, ini salah satu contoh pada tengah hari ini ialah kita rasa sayang, kita rasa kita nak memuliakan, kita nak berkhidmat semaksimal mungkin. Itulah kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga perkongsian pada tengah hari ini secara nikahnya dapat memberi manfaatlah kepada diri saya sendiri. InsyaAllah manfaatnya dapat dikongsi bersama oleh tuan-tuan muslimin, para jemaah sekalian. Apa yang baik daripada Allah, apa yang lemah, apa yang kurang, sekiranya di sana ada terkasar bahasa, ada unsur-unsur segala kegurauan dan sebagainya, saya minta maaf banyak-banyaklah. InsyaAllah dipanjangkan umur, diberi kesempatan dan juga peluang, kita akan jumpa dalam siri-siri pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bis-shawab wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.